InsyaAllah dahulu Alhamdulillah. ada buat rekod di radio-radio Zayan. So rasa macam dalam konti rasanya. Kita dalam berada channel khas. Manalah tahu kita satu hari nanti kita ada channel khas di dalam radio untuk kita Al-Quran. Unik ni sebabnya Ustaz, unik sangat. Saya dengar je tu. Rasa macam kita nak live dekat dalam radio. Oh, insya-Allah. Rasa suasana tu. Betul-betul. Baik. Okay. Kepada bonda dan juga bonda segala seluruh jemaah-jemaah SPAT dan juga yang saya kasihi, terutamanya bonda-bonda, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Apa khabar semuanya sihat? Alhamdulillah. Terima kasih kepada mereka yang masih bersama dengan kita setelah dibaca Yasin 7 Mubin, Yasin Mubin. Maka dibawa dipimpin oleh Ustaz Rahmat kita, Alhamdulillah. Tadi saya masuk agak awal dalam sekitar 8-2 minit. Setelah itu saya mendengar Ustaz Rahmat sedang membaca Quran. Begini, pernah dipesankan oleh guru kami Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Ketika itu guru kami Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari datang di suatu majlis dan ketika itu hadis Nabi SAW sedang dibaca. Lalu beliau pun duduk. Beliau duduk dan membiarkan hadis itu dibaca. Sedangkan orang tu ingin berhenti daripada membacanya. Syekh duduk dan mendengar. Lepas tu ditanya Syekh, kenapa Syekh duduk? Sebab kalam itu adalah kalam daripada Nabi SAW. Dan ayat Quran dibaca, mesti kita menghormati. Lepas tu bila Ustaz Rahmat baca tadi, saya turut mendengar, saya turut mengamati. Supaya apa? Kita menghormati kalam Allah, iaitu kalam daripada Al-Quran. Itu adalah satu akhlak dan adab kita kepada ayatul Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam kuliah subuh. Biasa saya datang kat masjid, kadang-kadang bila saya datang tu tiba-tiba ada orang baca kitab Maulana Zakaria Al-Kandalawi, iaitu Fadilatul Amal. Maka saya pun duduk dan saya dengar. Lepas tu setelah orang habis baca kitab tu, dia kata kat saya, Ustaz, kenapa Ustaz tak datang, tak bagi tahu yang Ustaz datang, kami akan berhenti baca. Saya kata, kenapa antum perlu berhenti baca? Sedang itu kalam itu lebih mulia daripada apa yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Maka dengar dahulu apa yang disebutkan dalam hadis, kemudian baru berhenti. Itulah sebaik-baik akhlak kita, adab kita dalam ilmu. Suatu hari ini, tuan-tuan yang rahmati Allah, adab ni penting, ilmu ni penting. Tapi adab ni kena lebih daripada ilmu. Kalau orang ilmu, ada ilmu, tak ada adab, bahaya. Tapi biar kita lebihkan adab. Kalau ilmu semakin tinggi adabnya, insyaAllah. Terima kasih Ustaz Rahmat. Sedap suara Ustaz Rahmat dengar. Mudah-mudahan Ustaz Rahmat dengar apa yang saya sebut. Ke Ustaz Rahmat dah tiada dalam Google Meet kita. InsyaAllah. Ada. Masya Allah. Saya nak mengajak ni malu Ustaz Rahmat ada. Lepas tu Ustaz Rahmat mengajak ni. Tak diri dulu Ustaz. Okay, baik. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Tahan. InsyaAllah. Baik. Ibu-ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, yang saya sayang kerana Allah Ta'ala. Baik, kita akan buka kitab Riyadhus Salihin, karangan Al-Imamu Nawawi rahimallahu ta'ala. Baik, hari ini tuan-tuan, kitab ni yang saya bawa ni tebal ni. Dia ada 1047 muka surat. Terjemahan daripada kitab Arab yang telah diterjemahkan. Di dalam ini mempunyai 372 bab berkaitan daripada bermulanya tentang sifat ikhlas sampailah nikmat dalam syurga. Mungkin saya merasainya gambar kitab telah dipost oleh pihak admin untuk sama-sama kita pelajari. Kalau mampu beli silakan. Kalau tak mampu boleh dengar. Kitab dia berbentuk seperti ini ya. Kitab ni. Insya-Allah tabarakallah. Mempunyai 1047 muka surat. Okay. Hari ini, baik. Hari ini kita buka muka surat yang pertama dalam bab ikhlas. Baik. Dalam surah Quran, saya suka sebut. Kalau kita baca surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya
ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Kafirun. Surah Al-Lail. Surah Wad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tapi ada satu surah yang disebut namanya tetapi tidak disebut dalam ayat tersebut. Mungkin Bonda Non pun tahu. Kita panggil suratul Ikhlas ataupun surah Al-Ikhlas. Macam mana bacaan surah Al-Ikhlas? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di manakah kalimah ikhlas? Kan uniknya ayat ni, di manakah kalimah ikhlas? Tak ada. Maknanya di sini Allah menyebut tentang satu kenyataan ataupun satu perkara yang boleh kita amati bahawasanya ikhlas itu sifatnya tersembunyi. Tidak boleh digembar-gemburkan, tidak boleh diberitahu, melainkan ianya perantaraan dengan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut pada muka surat yang pertama, Allah menjelaskan menerusi surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Mungkin admin boleh post gambar ayat-ayat yang saya sebutkan, iaitu surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5 yang bermaksud mereka diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan diri beribadah kepadanya. Tetap teguh atas tauhid dan supaya mereka melakukan sembahyang serta memberi zakat. Inilah agama yang benar. Allah menyeru kepada kita melalui satu surah Al-Bayyinah ayat ke-5 supaya kita mengikhlaskan diri beribadah kepadanya. Perkataan ikhlas ni saat dipuji tidak merasa apa-apa. Saat dihina pun tak merasa apa-apa. Sebab yang dilakukan bukan kerana manusia. Tetapi mereka-mereka yang melakukan sesuatu kerana manusia, perumpamaan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yang pertama adalah seperti mana orang-orang yang dalam perbuatannya itu tidak ada sifat ikhlas kehidupannya. Seperti mana burung yang berada di dalam sangkar. Bagaimana keadaan burung berada dalam sangkar? Dia berkicau-kicauan. Sebab untuk menarik perhatian. Ya? Ibu-ibu, kalau burung duduk saja dalam sangkar, kan, burung kakak tua ke apa, kita tak akan sibuk dekat dia. Tapi kalau kita pergi dekat burung tu, sebab apa? Sebab dia kelak kat dalam sangkar. Dia nak menarik perhatian orang lain dalam perbuatan dia. Sebab itu, bagi mereka-mereka yang ikhlas dalam melakukan ibadah, kehidupannya seperti mana ikan yang berada dalam air. Kalau kita tengok ikan dalam air, kan, ikan dalam air, bila dia masuk air, dia akan jadi tenang. Begitulah sifatnya orang ikhlas. Orang tak nampak ketenangan ikan. Dan ikan hanya merasai ketenangan bila dia duduk kat dalam air. Sedangkan manusia tak nampak apa yang berada dalam air tersebut. Makna ikhlas ni bukan senang. Tetapi kena niatkan diri kita dalam setiap perbuatan dengan ikhlas. Okay? Dan juga Allah menjelaskan menerusi surah Al-Hajj ayat 37. Ini dalil-dalil tentang supaya kita ikhlas. Yang bermaksud daging dan darah haiwan korban ataupun hadiah itu tidak sekali-kali sampai kepada Allah. Yang sampai kepada dia adalah amal yang ikhlas berdasarkan takwa. Ini ayat ini Al-Hajj merujuk kepada ibadah korban. Bila kita melaksanakan ibadah korban pada hari raya Aidul Adha. Pada hari raya Aidul Adha itu satu hari raya
yang padanya disunatkan kepada kita, kepada yang mampu melaksanakan ibadah korban. Tidaklah yang sampai itu sekali-kali darah ataupun daging ataupun hadiah, kecuali yang sampai itu amal yang ikhlas. Kadang kita tiap tahun masuk ibadah korban, tapi kita sibuk nak bagi tahu orang, ni lembu aku, ni lembu aku. Ni lembu ni aku beli 10,000. Ini lembu aku beli 15,000. Ini lembu aku beli 7,000. Seolah-olah nak menarik perhatian manusia dengan amalnya. Tak boleh, tak boleh. Kita tak boleh jadi sebegitu rupa. Boleh, faham tak? Dan Allah menjelaskan juga menerusi surah Al-Imran ayat 29. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu sembunyikan ataupun melahirkan perkara yang ada dalam dada kamu, nescaya Allah mengetahuinya. Di dalam dada kamu adalah merujuk kepada hati. Okay? Bermakna di sini, syarah pada ayat tersebut. Tengok. Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi berkata, saya mendengar Rasulullah menjelaskan amalan seseorang ditentukan oleh niatnya. Innamal a'malu binniyat. Niat itu di mana ibu-ibu? Ini lafaz. Niat itu dalam hati. Walaupun kita cakap dengan orang, tak apa aku tolong kau ni ikhlas. Tapi dalam hati ni mengharap pujian. Maka rosak amalnya. Kadang kita cakap, tak apa aku tolong kau ni sebab aku ikhlas kawan-kawan. Ikhlas adalah perkara yang tak perlu disebut. Okay? Sebab itu, innamal a'malu binniyat. Sebab itu kata Allah dalam surah Al-Imran, ayat ke-29, sekiranya kamu sembunyikan ataupun melahirkan perkara yang ada dalam dada kamu. Dada ni termasuk dalam hati kita. Sebab hati kita ni Allah pandang. Allah tak pandang paras rupa. Allah tak pandang pakaian kamu. Tetapi Allah pandang hati-hati kamu. Dalam tubuh anak Adam tu ada seketul daging ataupun seketul darah. Yang baik maka baiklah. Maka kalau buruk, buruklah. Pokok pangkalnya hati. Pokok pangkalnya hati. Bukan pakaian, bukan rupa. Yang perlu kita jaga adalah hati. Kalau mungkin kita pernah dengar lagu Indonesia. Mungkin ibu-ibu daripada sini ada orang Indonesia. Kalau pernah dengar lagu ni, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya hidup ini. Maknanya, hati ni, kalau baik, insyaAllah luaran baik. Kalau hati ni kotor, luarannya pun kotor. Tetapi untuk menjadikan hati kita baik, perkara yang zahir perlu dijaga supaya hati bersih. Apa maksudnya? Mata, jangan melihat yang haram. Tangan, jangan digunakan untuk benda yang haram. Kaki, jangan melangkah ke tempat yang haram. Mulut, jangan berkata yang haram. Akan menjadikan hati kita bersih. Ibu-ibu, kalau pakaian, pakaian kita ni, kalau nak bersih, kita kena basuh pakai washing machine. Apa? Washing machine, terbalik. Washing machine. Kita akan letak sabun, kita akan letak daun ni, ataupun supaya apa dia wangi. Tapi kalau hati kita, luaran kena baik, hati jadi baik. Luaran kotor, hati jadi kotor. Faham? Sebab itu punca pada hati kotor adalah luaran yang kotor. Punca hati yang bersih adalah luaran yang bersih. Maknanya ada perkara-perkara yang diajar kepada kita untuk menjaga hati. Sebab niat itu terletak pada hati. Pada ayat Allah Ta'ala sebut, sekiranya kamu sembunyikan atau melahirkan perkara yang ada dalam dada kamu, nescaya Allah tahu. Makanya
Walaupun manusia tidak mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kamu, tetapi Allah Ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kamu. Mungkin luaran manusia nampak kamu ikhlas, kamu baik. Tetapi hari ini, sesiapa yang tahu dalam hatinya. Pokok pangkal begini. Senang bicara kita, hati yang rambut sama hitam, hati lain-lain. Maka hati ini sukar dibaca. Yang boleh mengetahuinya adalah Allah Ta'ala. Kan kita boleh baca-baca hati orang. Kadang kena, kadang tak kena. Tetapi Allah sebut, sekiranya kamu sembunyikan ataupun melahirkan perkara yang ada dalam dada kamu, Allah tetap mengetahuinya. Makna di sini Allah memberitahu secara zahir dan batin. Luaran Allah boleh nampak, dalaman pun Allah Ta'ala boleh nampak. Makna kita tak boleh lari. Dan kita kena ingat pada ayat suratul Fatihah, ayat yang ketiga. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang memiliki hari pembalasan adalah Allah Ta'ala. Kalau besok kita buat kerana manusia, kata Allah pada hari akhirat, wahai si fulan, pergilah minta kepada orang yang kau nak tunjuk sangat baik tu. Ditunjuk kat dia. Minta apa yang dapat dia balaskan. Maka di saat itu adalah penyelesaian buat kita. Sebab apa? Yang kita tunjuk tu adalah manusia. Sedangkan manusia yang kita tunjuk tadi juga mengharapkan kebaikannya itu dibalas oleh Allah Ta'ala. Bermakna, jangan kita berharap sesuatu pujian manusia dalam melakukan amal. Innamal a'malu binniyat. Dan kata Nabi SAW, amalan seseorang itu ditentukannya. Oleh itu, setiap orang mendapat apa yang dia niatkan. Kalau kita niat kerana dunia, dapatlah kita dunia. Kalau kita niat kerana akhirat, dapatlah akhirat. Kalau kita niat kerana Allah, dapatlah kita kerana Allah. Boleh non, ada orang angkat tangan tu, sebab apa Oh, mungkin tertekan. Biasanya dia tertekan, Ustaz. Baik. Tak apa, boleh teruskan. Nanti saya buka soalan lah. Sabar. Okay. Okay, baik. Dan kemudian, itulah sebabnya orang yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya. Hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi sesiapa yang berhijrah dengan niat mendapatkan keuntungan di dunia ataupun mendapatkan isteri, dia mendapat apa yang diniatkan semasa dia berhijrah. Ayat ini merujuk kepada kaum Muhajirin dan Ansar. Kan kita nyanyi satu Muharram, detik permulaan pengislaman tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah, atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban. Ini yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW tentang hijrahnya kaum Muhajirin dan Ansar. Apa yang kamu niatkan? Kalau kamu niat hijrah itu kerana Allah dan Rasul, kamu akan dapat apa yang kamu niatkan. Tetapi sesiapa yang berhijrah niat dia mendapat keuntungan dunia atau mendapat isteri, dia mendapat apa yang diniatkan semasa dia berhijrah. Kan kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa. Hadis ni merujuk kepada kaum Muhajirin dan Ansar yang berhijrah. Maka hadis ni ditujukan pada mereka. Kalau kamu berhijrah kerana Allah dan Rasul, itulah sebaiknya. Tapi kalau kamu berhijrah semata-mata kerana untuk dunia ataupun untuk mendapatkan wanita atau mendapatkan apa yang keinginannya asbab daripada hijrahnya, maka dia mendapatkan niatnya semasa dihijrah. Okey. Dalam kehidupan kita, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ada zaman jahil kita. Kita ada zaman tak baik kita. Kalau kita tanya orang, dulu saya jahil Ustaz. Ustaz dulu saya jahil, Ustaz dulu saya jahil. Okey. No wonder lah. Dan sekarang saya tengah berubah Ustaz. Maknanya kita sedang berhijrah jadi lebih baik. Ini kepentingannya. Hari ini kamu daripada dulu kamu tak pakai tudung.
Tapi sekarang kamu pakai tudung kerana apa? Tak adalah Ustaz. Ada setengah orang ya, mungkin jemaah semua saya sebut bonda non lah. Sebab bonda non saja yang ada mic untuk bercakap. Sebab tu kadang saya interaksi dengan bonda non seperti mana dalam konti radio ya, bonda non. Okey, baik. Ya, Okay. insyaAllah. Sebab okey, contoh kita dulu tak pakai tudung, tiba-tiba kita pakai tudung. Pernah tak kita tanya, kenapa aku pakai tudung? Ada setengah orang jawab, sebab apa Ustaz sekarang trend orang pakai tudung. So banyak artis pakai tudung. So macam dia jadi trend semasa. So saya pun nak pakai tudung. Okey? Jelas benda tu. Dia kata, kenapa kau buat ni ya? Kenapa kau buat ni? Tak Ustaz, sebab trend. Menjadikan satu budaya trend. Sepatut jawapannya, aku pakai tudung ni sebab Allah Ta'ala suruh tutup aurat. Dan Allah mewajibkan kepada wanita itu menutup aurat dan juga laki-laki. Dan aurat perempuan itu hanya muka dan tapak tangan. Selama ni aku buka tudung. Aku telah dedahkan aurat. Dan sekarang ni aku pakai tudung sebab aku nak tutup aurat. Tetapi ada orang, dia pakai tudung sebab ikut trend. Dan pada satu hari, bila dia kata kalau dia pakai tudung, dan dia cuba nak berniaga tudung. Dan bila dia berniaga tudung, tiba-tiba tak untung. Dan dia buka semula tudung, dan dia tak pakai tudung. Baki hijrahnya tadi bukan kerana Allah Ta'ala. Faham? Okey, contohnya. Hari ni, dulu kita bukan satu orang yang belajar agama. Contoh orang muda. Lepas tu tiba-tiba dia belajar agama. Okey? Lepas tu dia belajar agama, dia kata, kita pun tanya, rajin sekarang kau belajar agama. Alhamdulillah. Baguslah untuk belajar agama ni. Kau kita ni, dulu tak faham agama, tiba-tiba nak belajar agama. Dia pun kata, alah tak apa kan, agama ni satu benda yang wajib untuk kita belajar. Tapi dalam hati dia, sebenarnya dia ada, orang kata apa? Dia ada perasaan kepada seorang wanita muslimah. Dan wanita ni baiklah. Sebabkan wanita tu suka lelaki yang beragama, dia pun belajar agama. Niat tu betul tak? Niat tu tak betul. Tetapi bukan kerana Allah. Cuma, bila dia berpakaian sebegitu, ada kalanya sifat ikhlas ini tak datang secara tiba-tiba. Ada kalanya bermula dengan secara terpaksa. Ada kalanya sifat ikhlas ni datang ikut-ikutan. Kemudian lama-kelamaan Allah membuka hidayah kepadanya, lalu dia tahu apa sebab sebenarnya dia memakai tudung, apa sebab dia belajar agama. Jangan kita just person lah gitu. Dia kata contoh kan, orang tu pakai tudung. Alah kau pakai tudung bukannya sebab apa? Sebab ikut trend kan? Orang patut buat kerana Allah. Tak, itu dakwah yang salah. Patut kita cakap dengan dia, cantik kau pakai tudung. Teruskan. Sebab dalam berhijrah ni, Nabi SAW, kalau tengok peristiwa hijrah Nabi, Muhajirin dan Ansar, Nabi tak pergi satu hari. Perjalanan Nabi lama. Tak seperti mana Isra' wal Mi'raj. Perjalanan Nabi lama. Bermakna dalam setiap penghijrahan, tidak boleh berlaku dalam sekelip mata. Mula-mula mungkin dia tak pakai tudung, dia pakai tudung. Tapi pakaian yang masih ketat. Lama-lama Allah Ta'ala memberi hidayah, pakaian yang jadi longgar. Bila lama-lama dah longgar, dia tahu aurat sebenar itu ditutup bukan kerana manusia ataupun trend, tetapi kerana Allah. Sedikit demi sedikit Allah akan bantu. Tugas kita adalah mendoakan Allahumma yahdi. Semoga Allah memberi hidayah kepada kamu. Okey, jelas ya? Sebab kita tak boleh judge person. Alah Ustaz, dia tu pakai tudung sebab trend. Orang pakai tudung, Orang pakai ni. Tak apa. Doakan supaya dia istiqamah pakai tudung. Lama kelamaan dia pakai benda yang longgar-longgar. InsyaAllah. Ya, tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Hadis ini disepakati sahih. Hadis ini direkodkan oleh dua orang pakar ilmu hadis. Dalam buku masing-masing berjudul sahih. Kedua-dua buku ini adalah buku yang paling berautoriti. Merekodkan hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Disebutkan Aisyah binti Abu Bakar berkata, Aisyah ni siapa? Isteri Nabi SAW. Saya mendengar Rasulullah menjelaskan, ada sepasukan tentera hendak menghancurkan Kaabah. Kemudian
apabila mereka tiba di satu tanah lapang, mereka dibenamkan ke dalam tanah dari barisan pertama sampai barisan terakhir. Kata Nabi SAW, ada satu pasukan tentera nak hancurkan Kaabah. Kemudian, apabila mereka tiba di satu tanah lapang, mereka terbenam kepalanya ke dalam tanah dari barisan pertama sampai terakhir. Sebab dia orang nak hancurkan Kaabah. Tetapi bila nanti, kalau ibu-ibu ada belajar, mungkin saya tak pasti, ada rasa, ada kot huru-hara hari kiamat dalam kitab ni, akan menceritakan kehancuran Kaabah bila nak dekat kiamat nanti. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Baik. Tetapi saat ni tak boleh lagi lah. Makanya, kemudian apabila mereka tiba di satu tanah lapang, mereka dibenamkan ke dalam tanah. Dari barisan pertama sampai barisan terakhir. Saya bertanya, wahai utusan Allah, bagaimana pula semuanya dibenamkan? Daripada barisan depan sampai belakang. Bukankah dalam kumpulan itu terdapat para pedagang? Dan mereka terakhir. Bukankah dalam kumpulan itu terdapat para pedagang dan mereka yang tidak termasuk dalam golongan itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, ya. Semua yang dibenamkan dari barisan pertama sampai barisan akhir, nanti mereka akan dibangkitkan dari kubur masing-masing. Mereka menerima balasan mengikut niat masing-masing. Ada satu kumpulan. Tak semua yang ingin menghancurkan Kaabah. Tetapi ada yang datang untuk berdagang. Tetapi dibenamkan Allah dalam tanah. Kenapa semua dibenamkan, kata Aisyah radhiyallahu anha? Bukankah semua dalam golongan itu bukan semuanya nak menghancurkan Kaabah? Maka kata Nabi, mereka yang dibenamkan Allah saat dibangkitkan besok di kubur mereka masing-masing, dari kubur mereka masing-masing, mengikut apa yang mereka niatkan. Kalau mereka niat berniaga, no problem. Kalau mereka niat menghancurkan Kaabah, itu very, very problem. Aisyah binti Abu Bakar melaporkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan, tidak ada lagi hijrah selepas kota Mekah dibebaskan. Yang ada adalah jihad dan niat. Dengan demikian, apabila saudara sekalian diminta supaya keluar berjihad, maka berangkatlah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini, tiada lagi hukum wajib berpindah dari Mekah ke negara lain selepas Mekah dimerdekakan kerana ia sudah menjadi negara Islam. Maknanya, mungkin dulu penghijrahan dari kota Mekah ke kota Madinah, sekarang ni tak perlu. Sebab Mekah ataupun satu tempat yang kita akan melaksanakan ibadah, umrah ataupun haji, maka tidak ada hijrah lagi. Sebab ia sebuah negara. Telah dimerdekakan ketika itu. Maka tidak ada lagi penghijrahan. Cuma disebutkan pada perkara tersebut, Ibn Rahmati Allah, tiada lagi hijrah. Maka Ustaz, ada tak peristiwa hijrah? Tak ada lagi. Yang berhijrah itu kita. Kita ada banyak penghijrahan. Yang pertama, daripada dilahirkan ibu kita di alam rahim. Pertama, alam roh. Penghijrahan. Kemudian di alam rahim. Kemudian, setelah di alam rahim, kita berada di alam dunia. Penghijrahan berikut di alam barzah. Dan kemudian di alam akhirat. Alam akhirat ini adalah pengakhiran bagi segala perhijrahan. Sebab kekal abadi. Bila duduk dalam kubur, sementara. Tapi tak tahu berapa lama. Kemudian berhijrah ada. Maknanya berhijrah, setelah itu tiada. Tapi kita ada berhijrah. Contoh, kita berhijrah daripada tempat kerja ke tempat kerja yang lain. Kita sebut berhijrah ataupun berpindah. Semua di antara kita ada penghijrahan. Cuma yang dimaksudkan tiada penghijrahan, tiada lagi daripada kota Mekah ke mana-mana kerana kota Mekah sudah menjadi sebagai negara Islam. Tapi kita kena berhijrah. Daripada tak baik, jadi baik. Daripada ujub, jadi ikhlas. Daripada riak, kena ikhlas. Berhijrah, buang sifat mazmumah, masukkan dalam diri kita sifat mahmudah. Itu adalah sebaik-baiknya. Boleh? Faham tak? Sebab hijrah ni kena ada. Hijrah ubah diri kita. Sebab usia kita juga akan berpindah pada satu ke satu tempat.
Macam saya 32 tahun. Mudah lagi. Mudah, tak tua lagi. Hak 32. Nanti akan berhijrah ke 33. Akan meningkat semakin meningkat. Setiap di antara kita ada penghijrahan. Cuma yang dimaksudkan adalah penduduk kota Mekah setelah dimerdekakan menjadi negara Islam. Wallahu alam. Sebab tu niat kita penting. Contoh, niat kita penting. Apa yang kita niatkan itu adalah penting. Cuma kelebihan umat Nabi SAW, dia niat, tetapi dia tak buat pun. Siapa niat baik? Contoh, pada pagi tadi, kita berniat kepada Allah nak bangun tahajud sepertiga malam. Tak bangun juga kita. Kita tak bangun. Tiba-tiba kita tertidur, bangun pada waktu subuh. Kita dapat pahala niat. Tapi kalau contoh kita nak mencuri, kita nak merompak, kita nak berzina, kita nak mengadu domba, kita nak cakap benda-benda yang tak baik, tapi kita tak cakap, niat je, kita tak dapat dosa. Wallahu alam. Ni kelebihan umat Nabi SAW. Okey. Pada riwayat lain, tuan-tuan, ikhlas ni panjang ceritanya, tapi tak apa. Nanti tak ada, kita sambung siri yang kedua. Okey. Dan juga pada muka surat kedua, dikisahkan satu kisah Abu Abdullah. Nama sebenarnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Melaporkan semasa perang Tabuk, kami berada bersama Nabi SAW. Perang Tabuk. Beliau menjelaskan, percayalah, di Madinah sana ada beberapa orang lelaki yang sentiasa ada bersama-sama saudara sekalian. Sama ada saudara sedang dalam perjalanan ataupun sedang menyeberangi lembah. Mereka terpaksa tinggal kerana sakit. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad menjelaskan, mereka semua berkongsi pahala dengan kamu semua. Manakala rekod Bukhari, Anas melaporkan, kami kembali dari perang Tabuk bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Nabi menjelaskan, ada sekumpulan lelaki yang tinggal di Mekah, di Madinah, mereka tidak dapat pergi berperang kerana sakit. Mereka tetap bersama-sama dengan kita walaupun kita melalui gunung ganang ataupun lembah. Tengok, kata Nabi SAW, ada mereka-mereka tu nak pergi perang, tapi mereka sakit. Maka terpaksa mereka tinggal di Madinah. Dia tak pergi perang Tabuk, tapi niat mereka nak perang. Kata Nabi SAW, bahawasanya mereka semua berkongsi pahala dengan kamu semua. Siapa? Mereka-mereka yang perang akan berkongsi pahala mereka yang sakit. Sedangkan mereka tak pergi perang, tetapi niat mereka nak berperang, cuma tak dapat sahaja kerana mereka sakit. Sebab itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, contoh, kita satu orang yang sihat, kita satu orang yang baik, dan pada hari itu kita nak menghadiri majlis ilmu spak, sahabat pecinta Al-Quran. Tetapi apakan daya, tiba-tiba cirik-birik. Tapi niat kita nak pergi. Pahalanya sama seperti mana orang yang mendengar tadi. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Niat dia nak datang, tapi sebabkan sakit, dia tak dapat datang. Semua kita berkongsi pahala dengan orang yang sakit tadi. Masya Allah, hebatnya niat kita kalau kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ibu-ibu, kalau sakit, rehatlah. Kalau tak sihat, rehatlah. Kalau ada urusan, no problem. Sebab ada manusia, dia berkehendak melakukannya. Sebabkan urusan terpaksa dia menolaknya. Macam pagi ni lah. Tengok tadi dalam inquiry message, ada tulis, Ustaz, minta diri dulu, ada urusan. Ustaz, minta diri urusan. Walaupun mereka hadir kejap, pahalanya tetap sama dengan mereka yang mendengar sepenuhnya. Sebab niat mereka untuk masuk dalam majlis ilmu. Besar pahalanya, niat ni. Sebab tu mak, walaupun kita tahu kita tak boleh buat, niatlah. Ya Allah, ya Tuhanku, sepuluh aku tidur ni, aku niat, ya Allah, kalau boleh, aku nak besok, aku nak baca Quran, aku nak solat tahajud, aku nak solat duha. Kita tak buat pun. Tapi kita dapat pahala. Tapi pahala tersebut, pahala niat. Cuma kita berdapat pahala atas niat kita nak buat tadi. Yang sahabat tadi, dia nak pergi perang, tapi dia sakit. Maka dia berkongsi pahala, walaupun dia hanya duduk di Madinah sakit. Walaupun pahalanya sama seperti orang yang perang. Berbeza niat orang yang berperang fisabilillah dengan niat kita hanya sekadar melakukan ibadah. Sebab itu, benda yang baik kita kena niat. Datang kemudian, insya-Allah. Jadi Ustaz,
Macam mana kalau niat je, tapi tak buat-buat. Ibu-ibu, kalau kita niat tiap-tiap hari, lama-kelamaan kita tak buat, kita akan malu dengan Allah. Saya cakap saya. Kita niat nak sedekah, tapi kita niat je. Sebab Ustaz kata niat dah dapat. Tapi lama-lama kita niat saja, tapi kita tak buat, kita akan malu dengan Allah Ta'ala. Maka kalau mampu, buatlah. Contoh kita niat tahajud, tapi alah tak apa, Ustaz tu kata dapat pahala. Niat saja. Betul. Tapi kalau kita tak buat, kita rugi. Sebab bila kita niat, Allah akan hantar malaikat, kejutkan kita pada 1/3 malam untuk solat tahajud. Kalau kita niat buat baik, Allah akan buka jalan. Takkan kita tak buat. Contoh, kita niat nak kahwin. Allah akan buka jalan untuk jodoh kita. Tapi ada setengah orang, dia tak ada niat nak kahwin. Dia kata, alah nantilah. Maka jalan tu Allah tak buka. Tapi kalau dia niat kerana Allah Ta'ala, aku nak kahwin, aku nak zuriat, aku nak jadikan zuriat ni sebagai orang yang soleh-solehah, maka Allah akan buka jalan. Contoh kita niat, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak jadi baik. Nanti Allah buka jalan. Allah jumpakan dengan orang-orang yang baik. Allah dudukkan kita dengan dalam majlis-majlis yang baik. Especially semua buat niat. Tapi kata, aku niat nak buat jahat lah. Tapi Allah tak bagi jalan. Tetapi yang membantu kita buat jahat siapa? Adalah syaitan. Maka jangan dekat sekalipun dengan niat yang jahat. Syaitan rahmati Allah SWT. Maknanya kita tetap juga, InsyaAllah, kita tetap juga akan buat dengan niat tadi. Sebab setiap niat Allah akan buka jalan. Setiap niat Allah akan buka jalan. Kita niat, ya Allah, kalau aku banyak biar aku nak sedekah. Dan Allah bagi berlebihan rezeki untuk kita sedekah. Tapi setiap niat kita, Allah tahu. Ada orang dia lafaz, ya Allah, aku nak kaya, kalau boleh aku kaya, aku nak sedekah. Tapi dalam hati dia kaya sebab nak ada banyak harta. Allah tak bagi. Tapi niat ni betul, kaya nak bantu orang Islam, nak bantu orang miskin, insyaAllah Allah bagi. Semuanya pakat dengan niatnya. Nak tak nak dengan niat. Mulakan dengan niat. Ustaz, saya sebenarnya dah ada niat pakai tudung tapi tak pakai-pakai. Lama kelamaan akan ada satu hari hidayah daripada Allah akan dia niat. Ustaz, saya niat nak solat tahajud tapi itulah tak niat-niat, tak jadi-jadi. Macam mana Ustaz? Niat saja. Lama kelamaan kita akan malu kita niat ni. Bila kita niat, kita minta Allah Ta'ala bantu supaya kita dapat buat. Allah Ta'ala akan bantu. Tapi bila Allah Ta'ala bantu, jangan kita sia-siakan. Sebab syaitan ni tak suka pada kebaikan dan syaitan ini sangat suka pada keburukan. Itu bergantung kepada niat kita. Seperti mana hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bunda Non, dah 8.50 dah. Okey, mungkin ada yang nak bertanya Ustaz kan? Tadi saya tengok inkomensi ada Okey. Kita check dekat sini. Yang ni yang komen. Ustaz nak tanya, kita niat hari-hari nak buat tahajud tapi tak buat juga. Boleh tak kita buat lepas isyak, lepas witir ke? Ikut tak buat lagi waktu subuh. Takut tak buat waktu subuh. Boleh ke Ustaz macam tu? Soalan dia lah, kita niat hari-hari nak buat tahajud tapi tak buat juga. Boleh tak kita buat lepas isyak? Lepas witir, takut tak buat lagi waktu subuh. Macam tu soalan dia. Waktu-waktu tahajud ini adalah pada waktunya 1/3 malam. Dan bersyaratnya adalah mesti tidur dulu. Walaupun tidur tu 5 minit ataupun tidur tu 10 minit. Sebab itu specialnya waktu tersebut. Sebab tu Allah memuliakan dan Allah sebut bahawasanya, Nabi sebut bahawasanya amal-amal soleh ini dilakukan terdahulu oleh orang-orang yang soleh. Sebab itu specialnya waktu tahajud ni sebab orang lain tengah tidur. Hanya kita saja dengan Allah Ta'ala di saat itu. Sebab tu special waktu tahajud ni. Sebab tu kalau kita buat lepas isyak, bila kita tidur? Kalau kita buat itu, bila kita tidur? Melainkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan berbeza. As-salatu tarawih min qiyami syahri Ramadan asabakumullah. Itu lain. Lepas tarawih tu kita dah start bertahajud. Kira amalannya berbeza pada bulan lain. Cuma kalau pada amalan bulan yang lain-lain. Okey, baik. Benda Suhana Ahmad ya, kita mudah. Kalau kita niat takut tak bangun. Kan? Tidurlah awal. Kita isyak pukul 8.14. Lepas kita solat. Lepas tu kita solatlah 2 rakaat ba'diyah.
Lepas tu witir kita tidur. Niat dalam diri nak bangun tahajud. Bonda Suhana, saya nak sebut, kita ni bukan orang yang mujahadah ataupun bukan mujahadah, kita sebut bahasa kita bukanlah orang yang hebat dalam bertahajud. Maknanya tak perlu kita bangun sampai 1-2 pagi. Sebab waktu tahajud itu tak semestinya pukul 1-2-3 pagi. Hatta 20 minit sebelum subuh pun boleh bertahajud. Hatta 30 minit pun boleh. Hatta 15 minit pun boleh. Maknanya Bonda Suhana, hari ni kita ambil masa yang ringkas di hujung-hujung hampir subuh. Kalau hari ni subuh kita pukul dalam sekitar pukul 5.58, maka Bonda Suhana boleh bangun pukul 5.40. 5.40 mandi, habis 5.50, ada lagi 8 minit. Itu pun adalah antara dikira sebagai waktu tahajud. Maka waktu itu juga kita boleh bertahajud hatta cukup dengan 2 rakaat sahaja. Wallahu a'lam. Jelas Bonda Suhana? Okey, ada kat sini Cik Zahra. Puan Cik Zahra nak tanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bonda apa ni nama? Bonda apa? Cik Bonda Zahra. Cik Zahra, ya Bonda apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah. Duduk belah mana Ustaz, ni? ya? Duduk belah mana? Orang Kedah tapi duduk kat Shah Alam. Oh, Kedah Baling ke mana? Alok Star. Al-Ustaz. Oh, Alok Star dah. Ui, kalau makan ikan rebus sedap dah. Ya Ustaz. Sila mak. Ustaz, maaf kalau luar daripada tajuk Ustaz ya. Luar daripada tajuk. Takutlah Abang ni Ustaz nak tanya, kalau salah seorang tu dia pinjam duit kat orang seorang tu, lepas tu orang yang bagi tu dia niat, dia kata aku tolong hang kerana Allah ni. Lepas tu selepas orang tu dah bayar habis, orang yang pinjam yang bagi pinjam tu dia minta duit, dia kata hang kena bagi duit sebab aku kalau simpan kat bank aku dapat dividen banyak ni. Tapi dia kira banyak mana kawan tu lama mana pinjam tu, dia kira macam dividen bank lah. Itu dia kira macam mana Ustaz? Yang tu bunga ke ataupun macam mana Ustaz? Itu riba mak. Oh. Itu tak boleh mak, itu riba. Itu dia kata orang yang pinjam tu, orang yang bagi tu dia kata kat orang pinjam, hang jangan niat bagi kat aku bunga tau, hang niat bagi kat aku dia tu. Tak boleh. Kalau contoh saya pinjam Bonda Non 100 ribu. Bonda Non kata hang tak bayar, hang bayar aku 150. Hak 50 tu riba. Oh. Saya pinjam 100, bagi 100 lah. Dalam pinjaman bank kita, dia ada conversion dan juga Islamic banking. Sebab tu kita sebagai orang Islam kena ambil Islamic bank. Oh. Lepas tu kita kena bagi kat dia jugalah sebab dia dah minta. Kena bagi jugalah dia kita had pula. Kita pinjam. Ini bukan alung. Baiklah, faham lah benda? Faham. Terima kasih Ustaz. Nak tahu yang tu je. Pandai Ustaz cakap Kedah. Biasalah kita ni orang Kedah. Orang kata Kedah jadi-jadian. Allah Akbar. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsira. Ya ke bonda. Okey. Ada lagi soalan daripada Puan Suzana. Ustaz, kalau kita share isi kuliah pada orang-orang tertentu sebab nak betulkan yang tak betul, nak cakap direct tak boleh. Itu soalan dia. Dia kata nak cakap direct tak boleh, lebih baik dengan nota kuliah. Itu lebih baik. Sebab tak semua orang boleh menerima dengan nasihat kita. Betul. Maknanya kalau kita share tu, antara dia nak tak nak, wallahu alam. Sebab kalau kita bercakap, orang tu boleh berubah. Nabi pun cakap pada Abu Lahab, tapi tak pernah berubah. Betul benda Non? Betul, Ustaz, setuju. Maknanya kita sampaikan daripada segi yang menjaga hubungan supaya tiada tarikan muka. Kalau dia nak baca, nak baca sudah. Tak nak kawan, sedang.
Okey. Okey, ada lagi soalan daripada Banyak ada angkat tangan yang ni. angkat tangan ni. Nur Hasimah angkat tangan, Sarah Ibrahim angkat tangan ni. Nur Hasimah dulu, silakan. Puan Nur Hasimah. Assalamualaikum Ustaz. Nak Salam. tanya, Orang mana ni? Orang mana? orang Kedah juga Ustaz. Oh, ini kita lagu ni lah syok hak bak Kedah. Kalau start ke baling. Orang Pendang. Orang Pendang sana. Tu dia. Okay, tak apa terus kan. Nah, Ustaz nak tanya, apa nama ni, kita tengah semayang tahajud. Tiba-tiba sebelum habis salam, azan. Macam mana kita punya tahajud tu? Terima. InsyaAllah. Okay, masa itu je Ustaz. Baik. Okey, seterusnya Puan Sarah. Puan Sarah. Puan Norazita. Norazita angkat tangan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya. Ya, Bonda Nora ya? Ya? Bonda Nora. Ya saya. Okey, betul. Orang mana ni? Kedah juga ke? Saya orang Muar. Sama lah kita. Saya duduk Sawareng. Alhamdulillah. Saya Muar kat Singapura. Dah dekat nanti boleh raya singa-singa tu. Boleh insyaAllah. Nak tanya apa? Sila. Ustaz nak tanya, kalau misalnya kita beli rumah tu hutang, habis macam mana tu Ustaz? Rumah, kereta, kira riba ke? Okey, baik. Terima kasih sebab yang bertanya. Ini dalam fiqh muamalat. Ini dah cerita tajuk fiqh lain ni Bunda Nun. Tak apa Ustaz, campur-campur. Kita hukum berhutang ada banyak hukum. Dia ada wajib, dia ada mubah, dia ada sunat, dia ada makruh, dia ada haram. Antara wajib kalau betul-betul perlu, maka dia boleh berhutang. Dia ada hukum sunat, ada hukum harus, dia ada hukum makruh, ada hukumnya haram. Jadi macam mana? Bagi kita ialah kita nak beli rumah, contoh kan. Kita nak beli rumah, harganya berapa sekarang? Sekarang punya harga memang kita kata harga Yahudi lah. Satu rumah pun 500 ribu. So kita mana ada duit cash 500 ribu. So macam mana Ustaz? Hukumnya harus kita berminjam. Tetapi sebaik-baiknya kita mengambil Islamic banking. Jelas Bunda Nora? Jelas. Lagi satu Ustaz, kalau kita ASB tu kan ada eviden dia. Eviden dia tu boleh ke kita ambil tu? Ni Bunda Nun, saya rasa hak soalan ni jadi panjang lebar ni Kang. Macam mana ni nak jawab ya? Ringkaskan je. Ringkaskan mungkin ada. Sebab dia fiqh muamalat, dia mesti panjang. Okeylah, tak apalah, saya bagi poin lah. Macam ni lah, senang. Okey. Ini saya cakap lah. Kalau tanya saya ambil SB, saya tak ambil. Pertanyaan saya. Sebab dalam SB ni, dia ada dua pendapat. Dan pendapat yang masyhur ataupun kita sebut hukumnya harus. Bahagian ada pendapat. Fatwa mengeluarkan kebangsaan, saya lupa harus ataupun ni. Tetapi ASB amanah saham Bumi Putra. Betul tak? Macam saya mengaji dengan guru saya, dia sebut dia ada syubhah. Syubhah ni adalah benda yang ragu-ragu. Bila benda ragu-ragu, Nabi SAW sebut dalam hadis, tinggalkanlah perkara yang mendatangkan keraguan dan ambillah ternyata yang terang-terang halal dan haram. Maksud dia gini, dalam halal, jelas-jelas halal. Dalam haram, jelas-jelas haram. Dalam hadis Imam Nawawi, hadis 40, ada cerita bab ni. Dalam halal ada kesamaran, di dalam haram juga ada kesamaran. Dia panggil ragu-ragu, tengah-tengah. Dan sesiapa yang menjauhi daripada kesamaran,
maka ia membaikkan agamanya. Boleh jelas tak benda Nora? Okey, jelas. Jelas ya? Makna bagi sini saya tak kata halal, tak kata haram. Saya sebut di tengah. Sebab kedua-duanya ada kesamaran. Dan Nabi ajak pada kita melalui hadis meninggalkan perkara yang sama-sama. Ni panggilnya ragu-ragu. Jelas benda? Jelas. Saya tak sebut haram, saya tak sebut halal. Cuma samar-samar. Terdapat samar-samar. Yang haram, kalau ternyata haram, tolak. Memang tak boleh ambil. Kalau yang halal ternyata halal, ambil. Cuma bab ASB, di sini yang kami mengaji nak, ada kesamaran di tengah-tengah. Bila tengah-tengah, dia terselit sebagai gharar, ada benda yang tersembunyi ataupun ragu-ragu. So Nabi ajak kita, Nabi sebut dalam hadis, meninggalkan perkara yang ragu-ragu. Ambillah yang paling jelas, itu lebih selamat. Kerana siapa yang meninggalkan perkara ragu, dia menjaga agamanya. Wallahualam. Itulah benda Nora. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Benda non jelas tak? Ya, jelas. Dan ada lagi soalan ni Ustaz. Kita nak baca ke? Yang last tu saya ambil last lah. Jika ada orang nak pinjam duit dan dia offer lebih, nak bayar lebih lah ni sebagai penghargaan pada kita. Adakah ianya riba ke? Kita tak menetapkan. Yang penting dia bayar. Kalau dia mengatakan bayar lebih sebagai hadiah, kita boleh terima. Wallahualam. Maaf Ustaz. Nak tanya yang sambung tadi. Kalau tanya walaupun sambung lagi, gila nak habis, oi. nak sikit je. Walaupun dia niat kerana Allah Ustaz. Ha? Walaupun dia niat kerana Allah, dia bagi pinjam tu dia niat kerana Allah, tapi last tu dia minta duit faedah. Riba. Tetap riba. Walaupun dia niat awal tu kerana Allah. Ya Allah, kita bagi pinjam ni sebab orang tu perlu. Ya. Bila bayar kat kita kena bayar orang yang pinjam lah. Dia pinjam apa, kita bagilah balik. Tapi kita kenakan dividen, itu riba. Ingatkan dia niat baik je, okey. Tak. Kita niat. Orang berhutang ni, dia bukan pakat niat, dia pinjam duit kita. Kita ada akad perjanjian, kita bayar berapa sebulan. Faham dah. Kita bukan bank. Lain bank. Bank ni kita ada hitam putih. Kalau dia kata lagu tu kita kena ikut. Kita ni manusia dengan manusia. Pinjam tak ada hutang. Tapi kita tak riba. Kita orang Islam, mana boleh ada dividen. Allah Akbar. Masih banyak Ustaz, masih banyak. Sebab tu saya kata bukan tak ada. Sebab kita ada dividen tabung haji. Ada, boleh. Itu lain cerita. Sebab benda yang berkaitan pelaburan ni, datangnya dividen. Tapi yang kita kata, pelaburan tu ke mana? Kalau jelas pelaburannya pada tempat-tempat yang halal, maka dividen tu kita boleh terima. Tapi kita tak tahu pelaburan duit tu ke mana. Betul. Jadi sama-sama. Itu dalam back contact lain lah. Macam kita medical card. Kan kita ada dua kaedah. Satu takaful, satu konvensional. Betul? Ya. So medical card yang konvensional, duit tu ternyata daripada segi muamalat ke arah yang tak betul. Duit pelaburan kita tu. Maknanya kita sebagai orang Islam kena ambil takaful. Sebab takaful ni dia buat satu caruman dan ia membantu orang lain yang memerlukan. Itu kaedah takaful. Berbeza dengan konvensional. Yang kita tak tahu ke mana duit yang kita bayar medical tu, ke mana dia laburkan. Wallahualam. Terima kasih banyak Ustaz. Jelas. Terima kasih. So kita boleh berhenti ke? Mungkin boleh Ustaz. Dan bagi melihat lebih lanjut lah, kan mana-mana yang terlepas tu boleh lihat rakaman dan share lah banyak-banyak kepada rakan-rakan kita yang masih tak tahu tu. Okay, Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Muhammad Zukri atas kesediaan berkongsi ilmu ini mengenai ikhlas dan hadirkan niat dalam segala perbuatan sama ada dalam ucapan sekalipun, dan ikhlaskan diri menjadikan segala ibadat khususnya dalam penyembahan hanya kepada Allah SWT. Jadi yang penting adalah setiap hari perbaharui niat kita agar setiap apa yang kita
lakukan ini boleh menjadi salah satu saham untuk pahala kita walau sekecil-kecil perkara. Dan semoga ianya bermanfaat dan memberikan kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya, dan semoga amalan kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat keberkatan darinya. Dan kepada penaja dan penyumbang, terima kasih atas tajaan ini, dan juga semoga Allah kurniakan keberkatan rezeki dan umur bagi kita semua. Dan Ustaz, saya serahkan pada Ustaz lah untuk tutup majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallah wa bihamdi syada la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jumpa lagi Ustaz. Banyak lagi yang nak ada Ustaz kan? Baik. Jumpa lagi semua. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.